Pada episod kali ini, kru bersamamu menjelajah ke utara tanah air, Sik Kedah Darul Aman. Kami ke Kampung Betong yang terletak hampir 21 km dari Pekan Sik. Setibanya kami di sini, suasana pemandangan kehidupan kampung dapat dirasakan. Bertugas di lokasi, wartawan Syukri Ibrahim, ketibaan kami disambut mesra Nur Syam sekeluarga. Nur Syam seorang yang peramah dan disenangi penduduk kampung di sini. Dia kelihatan begitu teruja dengan kehadiran kami walaupun menyimpan duka di hati. Dok, kau pakai sago? Nur Syamdin, 46 tahun dan suaminya Syafi'i Ahmad, 52 tahun, telah mendirikan rumah tangga hampir 28 tahun yang lalu. Dikurniakan 4 cahaya mata iaitu Masyitoh, 26 tahun dan telah berkahwin. Anak kedua Muhammad Daniel Izzat, 23 tahun, juga telah berkahwin dan kini tinggal bersama isterinya di Sungai Petani. Anak ketiga Nurul Alia Natasha, 20 tahun, baru saja tamat STPM tahun lalu. Dan yang bongsu, Muhammad Daniel Syakir, 14 tahun. 2 orang cucunya juga ada di rumah Nur Syam kerana cuti sekolah yang panjang pada ketika ini akibat pandemik COVID-19. Senyuman dan kemesraan jelas terpancar di raut wajah mereka dan segalanya seperti dirasakan umpama ceria seketika. Yang kecil manis ni sebelum kahwin lah. Kenal sebelum kahwin lah. Umur masa tu dalam 24. Dulu masa lah ni kurang lah ubat tu, kurang dah. Dulu sampai 14 jenis ubat lah. Sekarang tinggal 10. Syafi'i menghidap beberapa jenis penyakit iaitu sakit buah pinggang, kolesterol tinggi yang berkait dengan kesihatan jantungnya dan diabetes atau kencing manis yang semakin hari semakin kritikal. Ini telah mengakibatkan matanya tidak lagi boleh melihat akibat katarak pada kedua-dua belah matanya. Jadual pemakanan ubatnya turut dipantau oleh Nur Syam pada setiap masa. Tiada kesilapan boleh berlaku kerana akan mengundang keadaan yang lebih buruk nanti. Setiap bulan, Syafi'i akan mendapatkan bekalan ubatnya dari klinik kesihatan yang berhampiran. Mata ni baru sangat. Baru dalam lebih kurang dalam setahun tu . Betul. Punca dia pergi jumpa doktor dia kata punca dia mungkin ada kecil manis daripada apa? Kecil manis kan. Baca dak langsung, tak langsung. Macam sini jauh ni tak apa lah. Kenal kita orang tahu orang tapi siapa dia tu tak kenal lah. Bagi mengawal paras gula dalam badan, Syafi'i perlu mengambil suntikan insulin sebanyak 2 kali sehari. Tugas ini selalu dilakukan oleh anaknya, Nurul Alia, yang turut membantu ibunya untuk memberikan rawatan kepada ayahnya. Dos suntikan yang betul perlu dipastikan kerana setiap pesakit diabetes memerlukan dos yang berlainan pada waktu pagi dan juga malam. Setiap kali yang makan ubat, saya kena cucuk untuk ayah. Sebab dia kan mata tak nampak. Saya kena tolong cucukkan bagi dia apa semua tu lah. Baru dia boleh rehat lah. Dia pahajak dulu cara nak cucuk. Takut kalau silap pun tak boleh juga. Silap urat ke tangan tu. Saya sakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Lepas tu medulisis. Medulisis tu dia kinta kuman dalam darah. Nama dia medulisis. Lepas tu doktor suspek kanser tengkuk. Operasi hak saya ni operate ni kira operate tu hak kena dia kita kuman medulisis tu lah.
Sebab saya operate yang medolisis ni, saya operate 4 kali ke 6 kali lah. Lupa dalam 4 kali 6 kali tu memang ada banyak kali dah saya operate tu. Hospital dulu buat kat Al-Ustaz 3 kali. Lepas tu lah ni buat kat Sungai Petani 3 kali. Insulin ni kok cucuk Cucuk pagi pukul 8 pagi sekali, malam pukul 8 malam sekali. Pasal apa kami dulu di hospital, biasa duduk 2 orang kali. Kami duduk 2 kali, dia bilik saya bilik C, dia bilik A. Saya sakit lama tengok lagi. Setiap minggu, Syafiee perlu melakukan rawatan dialisis sebanyak 3 kali. Ada kalanya, Nur Syah membawa suaminya menunggang motosikal ke pusat dialisis di Pekan Sik yang terletak hampir 21 km dari rumahnya. Pusat hemodialisis Mesra merupakan satu-satunya pusat dialisis di Pekan Sik ini. Ada juga rakan-rakan sekampung yang dikenali Nur Syam mendapatkan rawatan di sini. Kadang-kadang van my mate. Kadang-kadang tu kalau kau kena pergi hantar tu kira jauh lah. Nak pergi tu naik motor je. Kau tu kena tunggu kat sana sampai dia habis cuci darah. Lepas tu kau bawa balik ya. Kos perubatan dia tu yang duk bayar tu so-so. Lepas tu bayar duit transport. Duit transport kami kena bayar sendiri. Bagi setiap sesi rawatan dialisis, masa yang diambil ialah selama 3 jam. Pesakit hanya perlu berehat dan duduk saja semasa rawatan dijalankan. Rawatan dialisis ini dipantau oleh para petugas pusat dialisis bagi memastikan setiap pesakit mendapat rawatan yang selesa dan diberikan dos ubat yang tepat mengikut bacaan bagi setiap sesi yang dilalui. Bagi Syafiee yang sudah 11 tahun menjalani rawatan ini, dia sudah biasa dan boleh melawan rasa lemah selepas melakukannya. Ini kerana perjalanan pulangnya nanti, dia terpaksa menunggang motosikal lagi bersama isterinya. Namun di raut wajahnya, tersirat perasaan risau memikirkan masa depan keluarga, terutama kepada anak-anaknya yang masih belajar. Kalau van tak ada, kira kok kena bawa abang sendirilah bawa pergi naik motor dekat hemodialisis Mesra tu. Masa pergi dia tak ada masalah. Bila cuci darah, masa balik, kadang-kadang tu dia pening, kira kok kena tunggu di tepi jalan. Dia tidur di tepi jalan tu dulu. Nasib kalau jumpa siapa-siapa, kira ambil kalau kata tak ada siapa, kira saya kena tunggu bagi dia lega apa dulu. Saya bawa balik ya. Bawa balik naik motor. Balik tu Balik tu tinggi jalan nak. Jabatan jadi peluh. Peluh macam mana kita ya. Dulu kita mengantuk, memang kita tak puasa apa dah. Kita nak motor, tangan terlepas di motor pun, kita tak puasa dah. Demi mencari pendapatan keluarga, Nur Syam bekerja di sebuah kedai makan di sekitar kampung Betong ini. Dengan menunggang motosikal, dia cukup cekal dan tabah dalam mencari rezeki yang halal. Tugasnya sebagai pembantu dan tukang masak kedai ini amat disenangi oleh pelanggannya yang rata-rata ialah penduduk kampung itu sendiri.
Nur Syam yang sememangnya tidak kekok di dapur selalu mendapat pujian daripada pelanggannya kerana masakan yang lazat. Bagi Nur Syam, keikhlasan dalam melakukan kerja itu amat penting kerana semuanya amanah yang harus dilakukannya dengan baik. Walaupun pendapatannya tidak seberapa, Nur Syam amat berterima kasih kepada rakan sekampungnya selaku pemilik kedai ini yang sudi mengambilnya bekerja kerana dalam masa yang sama, dia juga terpaksa memantau keadaan keluarga dan suaminya di rumah dari masa ke semasa. Macam pagi tu abang cuci darah, bagi dia mandi pun semua, dia pergi cuci darah. Lepas tu balik, dia pergi cuci darah, lepas tu kok pergi kerja lah. Kok pergi kerja, lepas tu dalam pukul 12.30, kok buat balik hantar nasi. Sebab kok duduk kat kedai makan kan, buat balik hantar nasi. Lepas tu dia balik, dia makan, lepas tu kok duduk kat kedai, pukul 4 kok balik pula. Balik pukul 4 tu kira dia makan petang ke apa ke. Lepas tu ada kerja pun buatlah sambil simpan rumah, basuhkan baju pun macam tu lah. Harapan kami ni kira nak bagi lega lah penyakit saya ni. Nak bagi lega saya nak sihat macam biasa-biasa lah nak buat kerja. Sebab suami saya kan mata pun tak nampak. Kira saya nak buat kerja lah. Kadang-kadang tu kalau dah PKP ni kadang-kadang tak kerja. Lagipun saya sakit baru lepas operation kan. Memang saya tak kerja lagi lah. Kira apa? Pendapatan kurang lah. Macam anak nak sekolah tu nak minta duit apa-apa tu kira kok tak apa nak ada lah. Nak bayar apa-apa tu kira kena stop dululah. Bantuan tu zakat lah. Zakatnya apa? Sedikitnya. Zakat 500 saya bagi. JKM bagi 100. Yang atas dah duduk sekolah lah. Kalau anak 3 lah. Dulu anak 3, dia pergi 3. Dah anak sekolah seorang lah, dia pergi 100. Assalamualaikum. Penaja program Bersamamu, Syarikat Faiza Sendirian Berhad diwakili Izwan Ismail dan rakan sekerja yang lain dari cawangan Sungai Petani Kedah hadir bagi menyampaikan sumbangan. Kau pun dah kerja mana kak? Sama juga lah, lama dah. Izwan yang merupakan seorang pesakit diabetes juga turut mengambil insulin seperti Syafi'i dan Nur Syam. Dia amat memahami akan apa yang dilalui oleh pasangan ini. Di kesempatan ini, mereka bertukar buah fikiran dan maklumat bagi menjalani kehidupan yang lebih bermakna seterusnya nanti. Memang tu simptom-simptom dia. Cik, ni beras tajmal daripada Syarikat Faiza lah. Selalunya beras tajmal ni kita banyak sekali kegunaan untuk orang kecil manis. Produk ni produk kesihatan, beras kesihatan lah. Cik, saya ni saya Izwan daripada wakil daripada Syarikat Faiza sebagai penaja utama program Bersamamu, memberi sumbangan daripada Faiza lah untuk keluarga cik, untuk mengurangkan beban keluarga cik lah. Terima kasih ya. Semua pihak keluarga kami lah. Okey, baik. Turut disumbangkan ialah barangan keperluan harian dari Syarikat Faiza Sendirian Berhad seperti beras Faiza emas, rempah masakan seperti kari ikan dan daging serta serbuk kunyit. Kicap lemak dan kicap masin beserta bihun segera yang mempunyai 3 perasa iaitu tom yam, sup dan bihun goreng. Senaskah biografi pengasas Faiza juga turut diberikan. Bersamamu pada kali ini kembali bersama keluarga Syafi'i yang tinggal di Sik Kedah. Nurul Alia Natasha, 20 tahun, anak ketiga keluarga ini, lulusan STPM dan kini sedang mencari tempat untuk menyambung pelajarannya. Namun dia akur dan faham keadaan keluarganya yang tidak berkemampuan. Tanggungjawab perlu menjaga ibu dan ayah yang sakit membuatkannya mengambil keputusan untuk menangguhkan dulu hasratnya. Selas kat STP lah. Pointer pun taklah tinggi sangat. 2 lebih je. Kalau boleh tu, kalau sama mengaji ni nak dekatkan keluarga lah. Mudah kalau jadi apa-apa, saya dekat lah.
Okay, cita-cita nak jadi guru matematik lah kalau boleh kalau impian lah nak masuk mata perguruan, kalau ada rezeki apa semua tu. Mungkin dengan jadi cikgu ni saya boleh lebih membantu keluarga saya pada masa akan datang ni. Dia pernah dia duk abang dia nak mengaji. Tapi dah kok abang tu terang dah kata memang tak mampu. Tu dia pun mula-mula tu dah sedih lah kan, tapi lama-lama tu dah terima lah. Ada 2 orang lagi lah kan. Ya, sekolah ni saya agak dipakai belajar elok tak malah. Kalau boleh nak pergi mengaji ya. Muhammad Daniel Shakir, 14 tahun, ialah anak bongsu dalam keluarga ini dan bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Enggang Jeneri. Walaupun aktif dengan aktiviti di kampung bersama kawan-kawannya, masa untuk mengulang kaji pelajaran tidak dilupa. Baginya, masa cuti yang panjang ini tidak boleh dibiarkan begitu saja kerana pada tahun hadapan dia bakal menduduki ujian PT3. Cucu 2 orang. Yang sulung Muhammad Iqbal Syawal, dia umur 8 tahun. Adik Nur Iman Sapia, 5 tahun. 2 orang cucunya ini menjadi penghibur hati buat Nur Syam dan Syafi'i. Setiap kali cuti sekolah menjelma, mereka akan pulang ke kampung. Keletah mereka sudah cukup untuk mengukir senyuman dan dapat melupakan rasa sakit yang mereka alami. Perasaan istimewa, anugerah ilahi yang tidak dapat dijual beli. Turut hadir untuk melawat dan memberi sumbangan ialah wakil dari Pusat Khidmat Dun Jeneri dan wakil dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Sikh. Kehadiran mereka disambut mesra oleh Nur Syam dan Syafi'i. Bantuan yang diterima oleh Syafi'i ini diberikan setiap bulan bagi memastikan keperluan keluarga ini sedikit sebanyak dapat dibantu. Faktor kesihatan dan proses rawatan Syafi'i dan Nur Syam yang agak sukar ketika ini jelas menambahkan lagi beban keluarga ini. Lebih-lebih lagi apabila Syafi'i kehilangan pekerjaan sejak penglihatannya semakin kabur setahun yang lalu. Bagi pasangan ini, ucapan terima kasih yang tidak terhingga diberikan kerana ada yang prihatin, memberikan perhatian untuk membantu. InsyaAllah perancangan di masa akan datang, pihak jabatan yang bertanggungjawab akan mengumpulkan data-data berkenaan dengan bantuan-bantuan yang akan disalurkan, semoga sampai kepada yang berkenaan. Jadi itulah hasrat daripada kepimpinan lah itu. Jadi misi dan visi yang untuk pada hari ini kedatangan kami dari Pusat Khidmat Dun Jeneri bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sikh atas satu tujuan, iaitu nak memastikan bahawasanya hasrat kepimpinan, khususnya Menteri Besar kita, dia di mana dia mengatakan bahawa Sikh ini tempat orang susah berteduh dan tempat orang kaya berbakti, seperti mana Kedah sejahtera nikmat untuk semua. Harapan untuk suami tu kalau boleh kan nak bagi dia nampak lah kan. Sebab dia memang tak nampak. Nak bagi dia nampak tu kira dia boleh buat, dia tak buat kerja pun tak apalah, kira lepas beda dia ya. Dia senang, dia nak buat apa dalam rumah ni ke apa ke senang. Nak kata harapan kalau boleh kan nak boleh mengaji semua. Tak mau jadi tahap kita. Kalau boleh kita sakit ke apa kalau boleh tolong. Kalau duduk dan tak ada apa kalau boleh pergi mengaji, tak mau duduk ni. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Inilah kisah keluarga Syafi'i bersama isterinya dalam menempuhi kehidupan yang fana ini. Ujian kehidupan dan sakit yang diharungi ini dilalui dengan redha dan sabar. Kehidupan yang dilalui sangat berliku.
tanggungjawab bagi membesarkan dan mendidik anak-anak dirasakan masih jauh lagi harus dipikul. Semoga mereka diberi sinar kebahagiaan dan harapan di masa akan datang. Dari itu, tampillah kita supaya dapat hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu keluarga Siti Nurfadilah Tahir, 36 tahun, dan Muhammad Nizam Muhammad Yusof, 39 tahun, di Flat Sri Kota Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Mereka diuji dengan kehadiran cahaya mata kedua, Raudah Adawiyah, 6 bulan, yang mempunyai komplikasi air dalam kepala dan masalah jantung berlubang. Kisah Raudah kami paparkan di kapsul bersamamu di saluran YouTube TV3. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Setiap